Hai, apa khabar semua? Adakah anda sudah bersedia untuk belajar bab terakhir? Ya, kita akan meneroka angkasa lepas pula, iaitu bab 9 teknologi angkasa lepas. Topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah 9.1 satelit. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita belajar sama-sama. Memandangkan topik ini adalah tentang satelit, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan satelit. Satelit merujuk kepada objek yang mengorbit planet atau bintang. Satelit dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu satelit semula jadi dan satelit buatan manusia. Satelit semula jadi bumi ialah bulan, manakala contoh satelit buatan manusia ialah satelit penyiaran maupun satelit komunikasi. Ingat, bumi juga merupakan satelit semula jadi. Ini adalah kerana bumi juga bergerak mengorbit matahari. Pernahkah anda terfikir mengapa satelit perlu dihantar ke angkasa lepas? Lihat gambar yang pertama. Ini merupakan imej dari atas bangunan pencakar langit. Lihat pula gambar yang kedua. Ini merupakan imej dari atas kapal terbang. Dan lihat pula gambar yang ketiga. Ini merupakan imej dari satelit. Semakin jauh sesuatu objek dari bumi, lebih banyak kawasan yang diliputi. Bermaksud lebih banyak maklumat yang dapat diperoleh pada satu-satu masa. Semua satelit, sama ada satelit semula jadi ataupun satelit buatan manusia, akan sentiasa bergerak mengikut laluan tertentu. Dan laluan itulah orbit. Terdapat 5 jenis orbit utama yang anda perlu tahu. Kita lihat dulu yang pertama, orbit rendah bumi, iaitu Low Earth Orbit, juga dikenali dengan singkatan LEO. Ketinggian orbit ini ialah dalam lingkungan 180 hingga 2000 kilometer. Ini merupakan orbit yang paling hampir dengan bumi. Dan di sinilah terdapatnya International Space Station ISS yang merupakan makmal di angkasa lepas yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan sains. Yang kedua ialah orbit sederhana bumi, Medium Earth Orbit, yang juga dikenali dengan singkatan MEO. Ketinggian orbitnya adalah dalam lingkungan 2000 hingga 35,780 kilometer. Yang ketiga ialah orbit tinggi bumi, High Earth Orbit, yang juga dikenali dengan singkatan HEO, mempunyai ketinggian sama atau lebih daripada 35,780 kilometer. Selain itu, terdapat juga orbit geopegun, Geostationary Orbit, yang juga dikenali dengan singkatan GEO, mempunyai ketinggian orbit 35,786 kilometer. Dan keistimewaan orbit ini ialah satah orbit ini adalah pada satah khatulistiwa. Kita tahu perkataan pegun bermaksud tidak bergerak. Adakah ini bermaksud satelit di orbit geopegun tidak bergerak? Ingat ya, satelit di orbit geopegun akan bergerak pada arah dan juga hal laju yang sama dengan putaran bumi pada paksinya. Sebab itu, jika kita perhatikan satelit, ianya akan sentiasa kekal di kedudukan yang sama, seolah-olah tidak bergerak.
Tetapi hakikatnya, satelit di orbit geopegun bergerak bersama-sama dengan putaran bumi pada paksinya. Selain itu, terdapat juga orbit geosegerak, geosynchronous orbit, yang juga dikenali dengan singkatan GSO. Ketinggian orbit ini juga adalah sama seperti orbit geopegun, iaitu 35,786 kilometer. Bermaksud, orbit geosegerak dan orbit geopegun merupakan sejenis orbit tinggi bumi. Perbezaan orbit geosegerak dengan orbit geopegun ialah satah orbit geosegerak mempunyai sudut kecondongan terhadap satah khatulistiwa. Tetapi satelit di orbit geosegerak juga bergerak pada hal laju yang sama dengan putaran bumi pada paksinya. Maka satelit di orbit ini akan mengambil masa sekurang-kurangnya 24 jam untuk mengorbit bumi. Terdapat dua bentuk orbit, iaitu bentuk bulatan sempurna dan bentuk elips. Daripada gambar yang ditunjukkan, dapatkah anda kenal pasti orbit mana yang mempunyai bentuk bulatan sempurna dan orbit mana pula yang mempunyai bentuk elips? Orbit geopegun mempunyai bentuk bulatan sempurna, manakala orbit high Earth orbit dan medium Earth orbit mempunyai bentuk elips. LEO dan GSO pula boleh mempunyai bentuk bulatan sempurna ataupun bentuk elips. Apabila sesuatu satelit itu bergerak dalam orbit berbentuk elips, maka kedudukan satelit dengan planet atau bintang yang dikelilingi akan sentiasa berubah. Jadi sekarang kedudukan satelit dengan bumi akan sentiasa berubah apabila satelit itu bergerak dalam orbit berbentuk elips. Apabila satelit itu berada di kedudukan yang paling dekat dengan planet bumi, ini dikenali sebagai kedudukan perigi. Manakala kedudukan satelit yang paling jauh daripada bintang atau planet yang dikelilingi oleh satelit itu dikenali sebagai kedudukan apogee. Jadi di sini kita nampak kedudukan satelit yang paling jauh dari bumi adalah apogee, manakala kedudukan satelit paling hampir atau dekat dengan bumi ialah kedudukan perigi. Kita tahu bulan juga mengorbit bumi, maka akan ada ketika di mana bulan terletak di kedudukan perigi dan juga ada ketika di mana bulan akan berada di kedudukan apogee. Apabila bulan berada di kedudukan perigi, maka bulan akan kelihatan lebih besar. Manakala apabila bulan berada di kedudukan apogee, iaitu kedudukan yang paling jauh dari bumi, maka bulan akan kelihatan lebih kecil. Kedudukan bulan di perigi inilah yang menyebabkan fenomena supermoon, iaitu lunar perigi, di mana bulan kelihatan sangat besar dan hampir dengan bumi. Kita tahu satelit sentiasa bergerak dalam orbitnya. Tetapi apa yang membolehkan satelit ini bergerak dalam orbit tanpa tersasar? Ingat, terdapat daya tarikan graviti yang bertindak ke atas satelit. Jadi, untuk mengelakkan satelit itu daripada jatuh ke bumi, maka satelit itu perlu bergerak dengan sangat laju. Contohnya satelit yang terdapat pada orbit medium Earth orbit.
orbit sederhana bumi. Orbit ini mempunyai altitude 20,200 km dan laju satelitnya ialah 13,900 km per jam. Sangat laju. Kelajuan ini penting untuk memastikan kedudukannya sentiasa dalam orbit sahaja. Sekarang kita nak tentukan apa pula hubungan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. Sekarang kita lihat pula geo, iaitu orbit geopegun. Orbit ini mempunyai altitude 35,786 km dan laju satelitnya ialah 11,300 km per jam. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan dari segi altitude orbit dan juga laju satelit? Ya, semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah hal laju satelit untuk satelit kekal dalam orbit. Lihat, semasa berada di MEO, lajunya ialah 13,900 km per jam. Tetapi apabila satelit itu berada lebih jauh, hal lajunya sudah berkurang kepada 11,300 km per jam. Kenapa? Ini adalah kerana semakin meningkat ketinggian satelit, iaitu semakin jauh dari bumi, semakin berkurang daya tarikan graviti terhadap satelit. Lihat jadual yang ditunjukkan. Ini merupakan altitude orbit yang berbeza. Semakin meningkat altitude orbit, semakin berkurang hal laju satelit yang bergerak. Sekiranya satelit yang berada di altitude yang berbeza ini bergerak terlalu perlahan, ini akan menyebabkan satelit itu tertarik ke arah bumi dan jatuh ke bumi akibat daya tarikan graviti. Tetapi jika ianya bergerak terlalu laju pula, ianya akan keluar dari orbitnya dan bergerak terus ke angkasa lepas. Sebab itu, penting untuk satelit ini untuk mengekalkan hal laju yang spesifik pada altitude yang berbeza. Oleh kerana setiap orbit ini mempunyai ketinggian atau altitude yang berbeza, maka di setiap orbit ini juga terdapat satelit yang berbeza yang mempunyai fungsi yang khusus. Contohnya, di low Earth orbit terdapat International Space Station. Di medium Earth orbit pula terdapat satelit GPS. Di orbit geopegun pula terdapat satelit penyiaran, manakala di orbit geosegerak terdapat satelit cuaca. Dan akhir sekali di high Earth orbit, orbit tinggi bumi pula terdapat satelit komunikasi. Tahukah anda bagaimana satelit dihantar ke angkasa lepas? Ya, ianya dihantar ke angkasa lepas dengan menggunakan kenderaan pelancar. Kenderaan pelancar terdiri daripada satu atau lebih roket dan terbahagi kepada dua jenis, iaitu kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja dan kenderaan pelancar guna semula. Kedua-duanya melibatkan pembakaran bahan api yang akan menghasilkan daya tujah yang sangat besar bagi membolehkan satelit atau kapal angkasa dihantar ke angkasa lepas. Kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja, nama pun sekali sahaja. Bermaksud, kenderaan ini hanya boleh digunakan untuk satu misi pelancaran satelit. Ini adalah kerana apabila roket itu kehabisan bahan api, ianya mungkin akan memasuki semula bumi. Apabila ianya memasuki atmosfera, ianya akan terbakar akibat geseran yang berlaku.
maka bahagian-bahagian roket ini tidak lagi dapat digunakan. Ataupun bahagian roket ini akan kekal di angkasa lepas sebagai bahan buangan angkasa lepas yang dikenali sebagai space junk. Kenderaan pelancar guna semula sudah tentu boleh digunakan untuk lebih dari satu misi pelancaran. Ini adalah kerana walaupun bahagian-bahagian yang akan memasuki semula bumi akan turut terbakar, tetapi strukturnya mempunyai ketahanan haba yang lebih tinggi. Jadi masih ada bahagian-bahagian penting yang boleh diselamatkan dan digunakan semula dalam misi pelancaran yang seterusnya. Sebelum ini, kita dah belajar bagaimana kenderaan pelancar akan membolehkan satelit atau kapal angkasa dihantar ke angkasa lepas. Bagaimana pula kita nak memastikan satelit atau kapal angkasa memasuki orbit tertentu? Ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah pindah secara terus ke orbit. Apabila roket dilancarkan, trajektori roket akan menyebabkan satelit atau kapal angkasa terus memasuki orbit tertentu. Ini adalah lebih sesuai untuk orbit yang mempunyai altitude yang lebih rendah. Kaedah kedua ialah orbit pindah Hohmann, di mana kaedah ini digunakan untuk menghantar kenderaan pelancar ke orbit yang lebih besar yang mempunyai altitude yang lebih tinggi. Jadi pertama sekali, kenderaan pelancar akan menghantar satelit atau kapal angkasa ke orbit yang kecil terlebih dahulu. Apabila satelit atau kapal angkasa ini sampai di kedudukan perigi, pembakaran akan berlaku. Pembakaran ini penting untuk meningkatkan hal laju roket untuk membolehkannya bergerak keluar dari orbit kecil dan memasuki orbit berbentuk elips yang dikenali sebagai orbit pindah Hohmann. Jadi, perkataan orbit pindah Hohmann di sini bermaksud roket atau satelit tadi dapat dipindahkan dari orbit yang kecil ke orbit yang lebih besar. Jadi seterusnya apabila ianya sudah sampai di orbit yang lebih besar, sekali lagi berlaku pembakaran. Pembakaran ini penting untuk mengekalkan kedudukan satelit atau kapal angkasa untuk terus kekal bergerak di orbit yang lebih besar. Inilah kaedah orbit pindah Hohmann. Sebelum ini, kita dah belajar bahawa International Space Station atau ISS merupakan makmal di angkasa lepas untuk kita menjalankan penyelidikan sains. Tahukah anda bahawa stesen angkasa antarabangsa ini merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA, Roscosmos, CSA, JAXA dan ESA. Jadi, apa fungsi dan peranan ISS? Ianya digunakan untuk kita menjalankan penyelidikan sains yang dapat memanfaatkan manusia. Ianya juga merupakan tempat tinggal untuk angkasawan. Yang ketiga, ISS merupakan tempat untuk kita menjalankan penerokaan angkasa lepas. Selain itu, memandangkan angkasawan tinggal untuk tempoh masa yang lama dalam persekitaran yang mempunyai graviti yang kecil, kajian kesan mikrograviti juga boleh dijalankan untuk kita mengkaji kesan mikrograviti ke atas otot dan juga tulang. Siapa yang tidak kenal dengan Datuk Dr. Sheikh Muzaffar?
Beliau merupakan rakyat Malaysia pertama yang berjaya menjejakkan kaki ke International Space Station. Satu pencapaian yang sangat membanggakan. Angkasawan akan mengalami keadaan sifar graviti. Apa yang dimaksudkan dengan keadaan sifar graviti? Ini adalah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Jadi di bumi juga kita boleh merasai sifar graviti, iaitu melalui aktiviti terjun udara dalaman yang dikenali sebagai indoor skydiving. Peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Ini adalah kerana tiupan udara ke atas akan menghasilkan daya tujahan yang nilainya adalah sama dengan berat, tetapi pada arah yang bertentangan. Sebab itulah peserta terjun udara dalaman merasai keadaan sifar graviti. Tahukah anda bahawa ISS International Space Station boleh dilihat dengan mata kasar tanpa menggunakan teleskop? Sekarang kita akan tentukan dulu berapa kerap ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari. Ianya dapat dihitung dengan maklumat mengenai ketinggian orbit dan juga laju ISS. ISS berada pada altitude 408 km di orbit rendah bumi, LEO. Sebab itu kita dapat lihat pergerakan ISS dengan mata kasar kerana ISS berada dalam orbit yang paling hampir dengan bumi. ISS mempunyai hal laju 27,600 km per jam. Jadi ada dua formula yang akan digunakan. Yang pertama, kita perlu tentukan dulu tempoh orbit. Tempoh orbit adalah sama dengan panjang orbit dibahagi dengan laju satelit. Panjang orbit merujuk kepada 2π darab dengan ketinggian orbit ditambah dengan jejari bumi. Jadi kita cuba selesaikan 2π. Pi kita tahu nilainya ialah 3.14 didarab dengan hasil tambah ketinggian orbit. Jadi kita ambil nilai dalam unit meter. Ditambah dengan jejari bumi, ini adalah jejari bumi, dan dibahagi dengan laju satelit. Laju satelit pun kita akan tukarkan ke unit meter per saat. Jadi kita akan cuba selesaikan berapa tempoh orbit bagi ISS. Ya, nilainya ialah 5,552.06. Sekarang kita akan gunakan formula yang kedua, iaitu 86,400 saat dibahagi dengan tempoh orbit. Kenapa dapat nilai 86,400 saat? Kerana kita tahu dalam satu hari ada 24 jam. Jadi 24 jam ini ditukarkan ke unit saat. 24 darab 60 darab 60. Dapatlah 86,400 saat. Jadi nilai itu akan dibahagi dengan tempoh orbit yang kita telah kirakan tadi dan kekerapan ISS mengorbit bumi dalam tempoh sehari ialah 16 kali. Bermaksud 16 kali ISS akan mengorbit bumi. Tadi cikgu ada beritahu bahawa kita boleh melihat stesen angkasa iaitu ISS dengan menggunakan mata kasar sahaja. Jadi cikgu pasti ramai yang teruja untuk melihat International Space Station. Tetapi sebelum itu kita mesti boleh menjejaki dulu kedudukan ISS. Bagaimana? Mudah sahaja.
Anda boleh muat turun beberapa aplikasi dalam telefon pintar anda. Beberapa aplikasi yang popular yang digunakan untuk menjejaki kedudukan stesen angkasa ialah ISS Detector, Go ISS Watch dan juga ISS Finder. Jadi tunggu apa lagi? Muat turun dan mula menjejaki kedudukan stesen angkasa. Akhir sekali, kita akan lihat kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Ada baik dan ada buruk. Bahan buangan di angkasa lepas ataupun space junk semakin lama semakin bertambah. Lihat sahaja gambar yang tunjukkan betapa banyaknya bahan buangan angkasa lepas. Kita manusia bukan sahaja mencemarkan bumi, tetapi juga sedang mencemarkan angkasa lepas. Space junk terdiri daripada satelit yang tidak berfungsi, bahagian ELV, iaitu kenderaan pelancar yang telah digunakan, serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit dan juga roket yang habis dibakar. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Sebab itulah, satelit cuaca iaitu GOES lazimnya terpaksa ubah orbitnya beberapa kali untuk mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Walaupun terdapat kesan negatif daripada perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas, tetapi ada juga kebaikannya, iaitu peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respons terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas.